Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir dari Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-52. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-57 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Oleh itu, jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka hancurkanlah mereka supaya orang yang berada di belakang mereka berasa gerun dan gentar. Mudah-mudahan mereka itu beringat, iaitu mengambil pengajaran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan imma merupakan gabungan daripada perkataan in yang bermaksud jika dan ma yang bermaksud sebagai penguat. Beliau menyatakan terjemahan yang tepat bagi kalimah ini ialah setiap kali. Maka Allah telah memberi isyarat sekiranya telah terbukti pada masa lalu bahawa mereka secara terus-menerus melanggar perjanjian dan berkemungkinan akan terus memungkiri janji. Maka setiap kali kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah, iaitu tewaskan dan lumpuhkanlah mereka, sehingga sesiapa sahaja di belakang mereka, iaitu kaum kafir musyrikin Mekah, akan berasa takut untuk mengkhianati kerana melihat tindakan kamu, dan supaya mereka mengambil pengajaran bahawa tindakan memungkiri janji itu akan mengakibatkan perkara buruk. Secara tidak langsung, ayat ini menjelaskan bahawa jika mereka terus-menerus mengingkari perjanjian, maka tindakan tegas mesti dikenakan, walaupun melalui jalan peperangan kepada mereka yang melanggar perjanjian. Sidang pendengar yang dimuliakan, Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-57 surah Al-Anfal ini, berpendapat bahawa sikap memungkiri janji yang telah diikat adalah suatu perbuatan yang amat hina dan keji. Orang yang memungkiri janji dianggap sebagai binatang yang merangkak di bumi kerana mereka sudah tiada harga diri lagi. Maka antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Quraizah setelah nyata pengkhianatan mereka dalam peperangan Khandaq, mereka semua dikepung sehingga terpaksa menyerah diri. Semua lelaki dihukum pancung, termasuklah Ka'ab bin Ashraf yang menjadi dalang utama orang yang melanggar janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin menghuraikan ayat ke-57 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa, wahai Nabi Muhammad,
Jika kamu dapat melihat melalui firasat kamu bahawa ada tanda-tanda mereka akan mengkhianati atau memungkiri janji setia dengan kamu, maka batalkanlah perjanjian tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang melakukan pengkhianatan. Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa inilah salah satu mukjizat Al-Quran yang begitu ringkas namun dapat memberikan pengertian yang cukup bermakna. Artinya, jika Nabi melihat wujudnya tanda-tanda akan berlaku pengkhianatan kepada kaum muslimin, maka batalkanlah perjanjian tersebut dengan memberitahu mereka secara berterus terang. Walau bagaimanapun, kaum muslimin tidak diizinkan berperang dengan mereka selagi masih terikat dengan perjanjian setia atau mereka masih percaya kepada kaum muslimin sebagai rakan kongsi mereka. Sekiranya kaum muslimin tidak mengisytiharkan terlebih dahulu pembatalan perjanjian, ini bererti kaum muslimin telah melakukan perbuatan khianat kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang melakukan khianat. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-57 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan kisah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa golongan yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Bani Quraizah yang telah melanggar perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membantu orang kafir musyrikin dalam peperangan Badar. Kemudian baginda membuat perjanjian dengan mereka. Perjanjian baru itu pun mereka langgar dengan membantu orang kafir musyrikin dalam peperangan Khandaq. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil tindakan keras terhadap mereka yang melanggar perjanjian sehingga mereka dapat mengambil pengajaran dan tidak lagi berani melanggar perjanjian serta tidak memulakan api permusuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-57 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-57 surah Al-Anfal ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kaum muslimin supaya tidak tertipu kali kedua setelah perjanjian pertama dikhianati oleh orang Yahudi. Walaupun setelah itu mereka memohon maaf, Allah menegaskan agar kaum muslimin tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas supaya pelanggaran perjanjian seperti itu tidak lagi berulang di kemudian hari dan orang-orang di belakang mereka dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, la tamannau liqa'al adu, wasalullahal afiyah. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم." Wahai sekalian manusia, janganlah kamu mengharapkan bertemu dengan musuh, tapi mintalah kepada Allah keselamatan. Dan bila kalian telah berjumpa dengan musuh, bersabarlah dan ketahuilah bahawa sesungguhnya syurga itu terletak di bawah naungan pedang-pedang. Kemudian baginda berdoa, "Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, hancurkanlah pasukan musuh, binasakanlah mereka dan tolonglah kami menghadapi mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, jika kita melihat situasi pada hari ini, umat Islam perlulah sentiasa berwaspada terhadap tindakan musuh-musuh Islam supaya kita tidak mudah tertipu dan ditindas. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marratain." Tidak sepatutnya seseorang yang beriman itu disengat sebanyak 2 kali daripada satu lubang yang sama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada orang beriman supaya bersikap bijak dalam mengatur strategi menghadapi cabaran dan ancaman, khususnya daripada pihak musuh. Asbab wurud al-hadis ini ialah apabila seorang tawanan perang Badar
bernama Abu Azzah Al-Jumahi yang merupakan seorang penyair mengadu tentang kemiskinannya dan mempunyai anak yang perlu dijaga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membebaskannya. Apabila pulang ke Mekah, tiba-tiba dia kembali mengulangi tindakannya dengan bersyair mempersendakan Islam. Dalam masa yang sama, syairnya turut menggalakkan para kabilah Arab untuk memerangi Islam dan memberikan semangat kepada musuh agar berperang di Uhud. Kemudian dia sekali lagi ditawan di Hamra al-Asad dan mengadu kepada Rasulullah SAW seperti dahulu. Maka Rasulullah SAW bersabda dengan hadis di atas, lalu dia dijatuhkan hukuman. Hadis Rasulullah SAW merupakan satu pedoman yang relevan sepanjang zaman. Hadis ini menegaskan kepada golongan yang beriman supaya bersikap bijak, jangan mudah lupa sehingga ditipu oleh musuh-musuh Islam berulang kali. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-57 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, peperangan dan permusuhan bukanlah suatu perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peperangan adalah suatu perbuatan terpaksa dilakukan untuk menolak serangan dan kezaliman musuh Islam. Kedua, menggunakan kekerasan terhadap orang yang melanggar perjanjian dan memulakan peperangan adalah relevan supaya pihak musuh mendapat pengajaran yang setimpal terhadap perbuatan mereka. Ketiga, membuat persiapan yang strategi, fizikal dan mental dalam menghadapi ancaman musuh, dan umat Islam mesti bersatu hati untuk bangkit menentang sebarang tindakan musuh yang mengganggu gugat kesucian dan syiar Islam agar ia terus terbela. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.